Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kepada semua pelajar saya. Okey, untuk hari ini saya akan ajar kita ulang kaji dan belajar semula mengenai ulasan. Topik ulasan kita hari ini adalah piramid makanan seimbang, di mana kamu boleh rujuk buku Genius muka surat 103 kamu. Okey, pada akhir pembelajaran hari ini saya nak kamu boleh menulis ulasan lengkap sama macam saya di dalam buku Genius muka surat 103. Okey. Saya juga akan ada sediakan ulasan lengkap, jadi kamu boleh salin sahaja jawapan saya. Okey. Dan pastikan ada dalam buku Genius lah. Pada siapa yang tiada buku Genius, jangan risau, kamu boleh tulis dalam mana-mana kertas, nanti boleh tampal dalam buku Genius, ataupun boleh guna buku penulisan dan tulis jawapan kamu, salin jawapan kamu dalam buku penulisan. Okey, baik, kita tak nak buang masa lagi. Hari ini kita nak buat ulasan piramid makanan seimbang. Baik, cuba lihat. Okey, sebelum kita mula, kita kenal pasti dahulu, ulang kaji semula format ulasan. Okey, yang pertama, ulasan saya nak mesti ditulis dalam 3 perenggan. Jangan lupa tu, yang terdiri daripada pendahuluan, isi tersurat dan tersirat dalam perenggan kedua, penutupan sebagai perenggan yang ketiga. Okey, jadi kita ada 3 perenggan. Pendahuluan, isi tersurat campur isi tersirat dan juga penutupan. Okey, baik. Jadi kita bincang sedikit dahulu pendahuluan. Okey, sebagai pendahuluan, saya mahu kamu buat dalam 1 atau 2 ayat sahaja. Kita tak nak kamu buat lebih daripada tu. Bukan sebab apa, sebab kita kena tahu, kita kena ingat bahawa panjang ulasan kita hanya perlu 50 hingga 80 sahaja. Jadi kita nak seringkas mungkin sahaja. Satu hingga 2 ayat pendahuluan sudah mencukupi. Okey, jangan lebih. Maksimumnya hanyalah 2 ayat sahaja. Okey. Untuk membuat pendahuluan, okey, kita berikan definisi ataupun isu semasa sebagai pendahuluan berdasarkan tajuk. Jadi penting untuk buat pendahuluan kita tahu tajuk ulasan kita. Okey, daripada tajuk itu kamu fikirkan definisi. Apa itu definisi? Dia punya maksud. Okey, maksud topik yang diberi tajuk tu. Okey. Apa definisi ataupun isu semasa yang kamu tahu berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey. Baik. Okey, sekarang kita pergi kepada isi tersurat dan isi tersirat. Kita ulang semula. Isi tersurat adalah maklumat yang diberikan. Apa-apa jenis maklumat yang diberikan pada kamu dalam kertas soalan ke, dalam buku ke, yang ditulis, okey, kepada kamu, itu semua dikira sebagai isi tersurat. Okey. Manakala isi tersirat pula adalah penerangan daripada isi tersurat. Bagaimana kita nak dapat penerangan untuk isi tersurat? Itu terpulang kepada kamu. Ataupun isi tersirat biasanya kita kata idea daripada pelajar sendiri. Tiada, maklumat tu tidak diberikan di dalam gambar rajah ataupun dalam kertas soalan yang kita beri itulah. Okey, di sini markah yang kita akan bagi. Okey, isi tersirat, kita nak lihat penerangan kamu bagaimana berkaitan dengan isi tersurat. Okey, dan yang ketiga, jangan lupa gunakan jejari penanda wacana untuk memulakan isi tersurat dan penutupan. Okey, masih ingat ya, jejari penanda wacana hari tu kita dah pernah belajar, ada 5 dekat situ. Okey, kita gunakan kelima-lima jejari penanda wacana itu bila kita nak mulakan isi tersurat. Okey. Dan isi tersurat yang digabungkan dengan isi tersirat lah. Dan termasuklah penutupan. Okey. Baik, kita cuba lihat dekat sini sebagai kaji. Okey, ini adalah jejari penanda wacana. Okey. Untuk isi tersurat yang pertama digabungkan dengan isi tersirat, kita guna antaranya. Kedua ialah selain itu. Ketiga, di samping itu. Yang keempat, akhir sekali. Okey. 1, 2, 3, 4 digunakan untuk isi tersurat dan isi tersirat. Okey, saya harap tak ada yang keliru. Okey, manakala kesimpulan digunakan untuk penutupan. Okey,
Saya ulang lagi sekali. Jejari penanda wacana ada 5 kebiasaannya yang kita guna. Untuk isi pertama antaranya, isi kedua selain itu, isi ketiga di samping itu, isi terakhir, akhir sekali yang kita guna. Okey, dan kesimpulannya kita guna sebagai penutupan. Okey, baik. Ini kalau anda kata isi yang diberi ada 4. Contoh kalau isi yang diberi hanya 3. Jadi yang pertama ini kita guna antaranya. Kedua selain itu. Yang ketiga kita terus guna akhir sekali. Tak perlu guna di samping itu sebab kita hanya ada 3 isi sahaja. Okey, yang terakhir tu terus guna akhir sekali. Okey, lepas tu yang keempat baru guna kesimpulannya. Kalau anda kata isi kamu ada 5, okey, isi tersurat tu ada 5, boleh guna antaranya. Selain itu, di samping itu, akhir sekali. Isi yang minta maaf, yang keempat ni kamu kena guna penanda wacana yang lain yang kamu ingat. Contohnya tambahan pula, seterusnya. Itu sebagai keempat. Dan yang kelima baru akhir sekali sebab kita ada 5 isi. Okey, yang keenam sebagai penutupan baru kamu letak sebagai kesimpulannya. Okey, saya harap boleh faham ya. Okey. Baik. Kita pergi yang seterusnya. Okey, baik, dalam buku kamu, inilah gambar rajahnya, samalah. Okey, saya ambil sahaja daripada buku Genius kamu. Okey. Pertama sekali, jangan lupa baca soalan arahan. Sangat penting mengikut arahan. Okey, kita baca arahan terlebih dahulu. Gambar di bawah menunjukkan tentang piramid makanan seimbang. Jadi tulis ulasan tentang piramid makanan seimbang dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi diminta kepada kamu untuk membuat ulasan tentang piramid makanan seimbang dalam bentuk perenggan. Jadi berapa perenggan kita nak guna? Kita mesti tulis 3 perenggan sahaja yang seperti saya terangkan sebelum ini. Okey, dan sangat-sangat digalakkan untuk menulis ulasan kamu dalam 50 hingga 80 patah perkataan. Lebih boleh, tak ada masalah pun. Tapi kalau kurang, memang kita kurang markah lah, kamu tak ada markah. Lebih, tak ada masalah. Asalkan tak lebih daripada 100 ke. Okey? Melampau-lampau sangat perkataannya, dah semacam karangan. Okey? Jadi hati-hati. Ini yang kita galakkan. Okey? Baik, kita lihat gambar rajah yang diberi kepada kamu. Piramid makanan seimbang, dia beri gambar kepada kamu. Di bawah sekali, aras yang kedua, ketiga dan yang keempat atas sekali. Okey, dia beri kepada kamu 3 isi tersurat. Ini yang saya kata tadi. Apa-apa maklumat yang diberi kepada kamu dalam bentuk perkataan atau gambar, itu semua kita panggil sebagai isi tersurat. Maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang pertama yang diberi kepada kamu ialah banyakkan makan makanan yang mengandungi karbohidrat. Okey, ini yang pertama yang diberikan kepada kamu. Yang kedua, mengambil makanan yang mengandungi protein secara sederhana. Okey. Kenal pastilah dekat mana dalam piramid ni. Mana makanan yang mengandungi protein. Okey. Yang ketiga, kurangkan pengambilan makanan berlemak. Okey, jadi kamu nampak dekat sini ada 3, jadi ada 3 isi tersurat. Sekarang kamu kena fikirkan pula 3 isi tersirat berdasarkan 3 isi tersurat yang diberikan kepada kamu. Okey, sebelum kita pergi kepada isi tersirat, kita lihat dulu, kita fahamkan maklumat yang diberi, isi tersurat yang diberi kepada kamu terlebih dahulu. Okey, dia kata banyakkan, diberi kepada kamu, banyakkan makan makanan yang mengandungi karbohidrat. Jadi makanan apa? Kalau ikut daripada piramid ini, yang mana paling terbesar dia punya aras yang perlu kamu ambil? Okey, pastinya di bawah ini. Jadi inilah kategori sebagai karbohidrat. Okey, apa contoh makanan berkarbohidrat? Ini contohnya seperti roti, bijirin, mi, nasi. Itu semua karbohidrat. Kamu boleh beri contoh di dalam ulasan kamu, tapi tak perlu banyak, cukup satu-satu contoh. Kamu beri saya satu contoh pun dah memadai sebenarnya. Okey, sebab kita tak nak
kamu punya ulasan melirik-lirik. Sebab ingat sebab ulasan kita hanya 50 hingga 80. Bagi satu contoh sudah memadai lah. Contohnya kamu nak buat banyakkan makan makanan yang mengandungi karbohidrat seperti roti. Cukup dekat situ. Okey. Yang saya bincangkan sekarang ni masih lagi isi tersurat ya, belum lagi isi tersirat. Okey, yang kedua, mengambil makanan yang mengandungi protein secara sederhana. Yang mana? Protein. Okey. Makanan berprotein adalah makanan di bahagian atas sini ini protein. Okey. Contohnya, kamu nak bagi contoh ikan, daging, ayam, produk tenusu. Okey, boleh. Okey, produk tenusu juga kita kena ambil secara sederhana. Makanan protein yang inilah, produk tenusu pun kita kena ambil secara sederhana. Ini kita panggil sederhana Okey. Nak bagi contoh boleh, bagilah satu sahaja, tak perlu panjang, tak perlu bagi sampai 3 contoh. Satu sudah memadai. Dan yang ketiga, kurangkan pengambilan makanan berlemak. Okey, mana makanan yang berlemak? Antara di atas ni, sebab kita kena kurangkan jadi yang paling atas lah, yang paling sedikit. Betul? Okey, jadi kurangkan pengambilan makanan berlemak seperti apa tu? Aiskrim, kek, gula. Okey. Ini yang kamu kena beri. Okey. Bagi contoh tak ada masalah, boleh. Tapi ingat, beri satu sahaja sudah memadai. Okey, jadi kena faham dahulu yang ini dan baru kita beri isi tersirat. Macam mana kita nak buat isi tersirat? Okey, baik. Okey. Sebelum tu kita nak bincang dulu macam mana kita nak buat pendahuluan. Sekarang kita nak pergi kepada kita punya ulasan kita. Okey, baik. Sebagai pendahuluan saya terangkan tadi, berikan definisi piramid makanan. Okey, apa yang kamu faham mengenai piramid makanan? Okey, itu yang kita panggil sebagai definisi dan itu yang kamu boleh buat sebagai pendahuluan. Okey. Kamu boleh beri maksud piramid makanan itu. Okey. Kamu dah boleh bagi definisi. Jadi okey dah pendahuluan kamu tu. Okey, ini contoh saya bagi Piramid makanan ialah panduan makanan yang sihat untuk manusia. Oleh itu, kita perlulah mengikuti saranan daripada piramid makanan. Okey, saya bagi definisi. Piramid makanan itu adalah panduan makanan yang sihat untuk manusia. Jadi, oleh itu sama maksud dengan jadi, kita perlu mengikuti saranan. Saranan maksudnya cadangan makanan daripada piramid makanan. Okey, seperti yang saya bagi tahu sebelum ini. Pendahuluan cukup 1 ayat atau 2 ayat. Maksimum 2 ayat sudah memadai. Boleh? Okey, jadi tak kisahlah apa-apa jenis ulasan yang datang kepada kamu. Kita tak nak lagi kamu guna pendahuluan gambar menunjukkan piramid makanan. Gambar menunjukkan cara-cara untuk menangkap ikan. Okey, itu bukan lagi pendahuluan yang kita terima. Okey, sekarang yang kita mahu kamu boleh beri definisi ataupun isu semasa. Kalau macam piramid makanan ni tak adalah sangat isu semasa pun. Okey, saya rasa sebagusnya kamu memberi definisi. Boleh? Definisi paling mudahlah untuk kamu buat. Okey, yang kamu boleh fikirkan. Okey. Jadi ini sebagai pendahuluannya. Baik, kita pergi kepada saya beri kamu rumusannya. Okey, dekat sini kita dah ada isi tersurat. Okey, kata hubung yang kita gunakan dan juga isi tersirat. Okey, kenapa saya guna kata hubung dekat sini? Okey, untuk menjadikan ulasan itu terbaik, okey, kita tidak mahu kamu menggunakan 2 ayat tunggal dalam satu isi yang sama. Okey, contohnya macam ni. Okey, isi tersurat kamu adalah banyakkan makan makanan berkarbohidrat. Okey. Contoh kamu bina ayat, kamu buat ulasan, kita mestilah banyakkan makan makanan yang mengandungi karbohidrat. Noktah. Kamu noktah dekat sini. Okey. Makan karbohidrat boleh membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Ayat yang kedua. Kita tak nak 2 ayat yang berbeza. Okey. Ayat yang terbaik dalam ulasan ataupun karangan, ayat yang bukan ayat tunggal tapi ayat majmuk. Sebab kita nak tahu penggunaan kamu. Kamu boleh atau tidak menggunakan kata hubung di dalam ayat. Okey. Jadi sebab tu saya pesan, bila nak buat isi tersurat dan tersirat, kita gabungkan saja, gunakan kata hubung di tengahnya. Boleh faham?
Okey. Yang pertama, tadi saya ulang semula, banyakkan makan makanan yang mengandung karbohidrat. Saya ambil daripada maklumat yang diberi. Kita memang saling saja ya isi tersurat. Okey, kita beri sebab. Sebagai isi tersirat, kita boleh beri sebab. Kenapa kita kena makan makanan mengandungi karbohidrat? Kenapa kena banyak makan makanan yang mengandungi karbohidrat? Okey. Untuk apa? Sebab karbohidrat ini membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Okey, mungkin ada yang tanya. Mungkin ada yang terfikir. Cikgu, kalau saya nak letak contoh, boleh atau tidak? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah kamu nak letak contoh. Tapi, contoh kamu tak perlu terlalu banyak. Okey. Beri saya satu atau dua. Satu saja pun dah mencukupi lah. Okey. Sebab dalam tu ada gambar kan. Dia dah beri pada awak kan. Jadi, kamu boleh letak contoh tu pada isi tersurat. Contohnya lah kamu nak buat macam ni. Banyakkan makan makanan yang mengandungi karbohidrat seperti roti. Untuk membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Nampak? Saya letak di sini. Okey, sebagai contoh saya letak di sini. Okey, sebab kita kategorikan dia sebagai isi tersurat lagi sebab gambar diberi dekat situ ya. Boleh? Okey, seterusnya mengambil makanan yang mengandungi protein secara sederhana. Okey, seperti ikan dan daging. Saya letak dekat sini. Ikan dan daging. Okey, supaya tidak berlebihan. Ambil protein, contohnya ikan dan daging, supaya kita makan tidak secara berlebihan. Boleh faham? Okey. Jadi kenapa dekat sini saya cakap patutnya ikan dengan daging ni dekat sini? Tak ada masalah pun. Okey je. Boleh je. Kalau kamu letak sini pun tak apa. Sebab nanti kamu akan tulis ni semua dalam bentuk ayat kan. Ini saya hanya beri sebagai rumusan sahaja. Okey. Ataupun kamu rasa kamu boleh beri saya sebab yang lebih baik. Kenapa makan protein secara sederhana supaya tidak dapat penyakit. Contohlah. Okey. Boleh. Okey. Kalau anda kata kamu rasa kamu ada isi tersirat sebab kamu yang tersendiri yang berkaitan dengan isi tersurat, saya boleh terima. Tak ada masalah ya. Okey. Kita teruskan. Yang ketiga, kurangkan pengambilan makanan berlemak. Okey. Yang diberi kepada kita, kurangkan pengambilan makanan berlemak untuk mengelakkan penyakit seperti obesiti. Okey, yang ni saya bagi isi tersirat lah sebab tak ada pun dekat dalam gambar tu dia kata dapat elakkan penyakit obesiti. Tak ada kan? Okey. Saya sendiri yang bagi. Okey, idea saya sendiri tu isi tersirat. Okey, kalau kamu nak bagi contoh makanan berlemak, boleh letaklah dekat sini. Kurangkan pengambilan makanan berlemak seperti kek, gula. Okey, kek dan gula bagi dua je lah jangan banyak-banyak sangat. Okey, ataupun satu seperti kek. Okey, untuk mengelakkan penyakit seperti obesiti. Faham ya apa itu obesiti? Obesiti adalah penyakit kegemukan. Ataupun kamu nak bagi contoh penyakit lain, boleh. Tapi jangan terlalu panjang. Okey, jadi apa yang kita boleh rumuskan dekat sini? Isi tersurat diberi kepada kamu. Gunakan kata hubung untuk menggabungkan isi tersurat kamu dan juga isi tersirat kamu. Okey, ini yang kita nak. Ini yang kita nak lihat. Kita tak nak kamu buat dua ayat tunggal yang berbeza. Okey, gunakan kata hubung untuk gabungkan dia dan berikan isi tersirat yang berkaitan dengan isi tersurat. Janganlah lain daripada isi tersurat tu. Okey, awak kata kurang pengambilan makanan berlemak supaya kita tak perlu bersukan. Contoh. Okey, jangan macam itulah. Okey, kita beri secara bermaklumat lah, berinformasi. Okey, gunakan. Okey, boleh ya? Baik. Jadi kita lihat dekat sini. Okey, sebagai penutupan kamu, apa yang kamu nak buat penutupan? Okey, penutupan biasanya kita minta cadangan daripada kamu. Apa cadangan kamu? Okey, cadangan berdasarkan topik tadilah. Okey, topik kita adalah piramid makanan kan? Okey, pemakanan seimbang mengikut piramid makanan. Jadi, saya gunakan kesimpulannya. Ingat, jejari penanda wacana. Ini. Okey. Yang terakhir, kesimpulan khas untuk penutupan. Ramai sangat yang guna. Dia ingat kesimpulan ni digunakan untuk isi yang terakhir.
Tak ya. Kurang tepat. Okey, kesimpulan digunakan khas untuk penutupan sahaja. Dia ada dalam jejari penanda wacana untuk penutupan, bukan untuk isi tersurat dan tersirat. Okey, jadi kita guna kat sini kesimpulannya, pemakanan yang seimbang dapat menyihatkan tubuh badan. Ni cadanganlah. Awak makan makanan seimbang, jadi apa kesannya? Dapat menyihatkan tubuh badan. Okey. Ataupun kamu ada penutupan lain yang sesuai. Okey, boleh juga. Saya boleh terima. Okey, dalam buku kamu tu kamu nak buat sendiri. Contohlah kesimpulan tak nak ikut saya. Tak ada masalah. Kamu boleh buat. Okey, tapi pastikan berkaitan dengan piramid makanan lah. Okey. Saya boleh terima apa-apa sahaja. Okey, nanti kembali ke sekolah nanti kita akan tengoklah. Okey, baik. Kita pergi yang seterusnya. Okey, ini adalah ulasan lengkapnya. Okey, saya gabungkan semula. Okey, saya tulis semula kepada kamu untuk kamu lihat. Okey, bagaimana cara untuk menulis ulasan yang betul. Okey, sebab ramai sangat yang melakukan kesalahan ketika menulis ulasan. Okey, contoh yang pertama, digabungkan kesemuanya menjadi satu perenggan. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak semua orang selaras. 3 perenggan. Okey, saya tak naklah yang ni buat 1 perenggan, yang ni buat 2 perenggan, yang seorang ni buat 5 perenggan. Tak, kita panggil macam tak konsisten lah dekat situ. Lagipun, bila kita buat 3 perenggan, kita tahu dekat sini perenggan pertama adalah pendahuluan, perenggan kedua adalah isi tersurat dan tersirat, dan perenggan ketiga adalah adalah penutupan. Kan senang saya nak tanda? Okey, jadi tolong ingat, ulasan mestilah 3 perenggan. Okey. Okey, jadi mulakan dengan pendahuluan. Ingat, pendahuluan tak kisahlah karangan atau ulasan tidak perlu dijarakkan. Rapatkan saja di depannya. Sini ya. Okey, jadi piramid makanan ialah panduan makanan yang sihat untuk manusia. Oleh itu, kita perlulah mengikut saranan daripada piramid makanan. Okey, saya ambil balik semula. Saya salin. Dalam satu perenggan yang sama. Saya buat 2 ayat. Okey, cukup dekat situ kamu punya pendahuluan. Okey. Dan dalam buku kamu, jarak 1. Okey, baru mula ayat perenggan, buat perenggan. Baru mulakan kamu punya isi tersurat. Ingat, untuk mulakan isi tersurat, kita sangat mementingkan jejari penanda wacana. Ni, saya dah letak warna merah ni. Merah ni maksudnya betapa pentingnya perlu ada. Okey. Gunakan antaranya. Saya tak nak awak hilangkan antaranya, awak terus guna. Kita perlu banyakkan makan makanan. Awak akan kekurangan markah di situ. Sebabnya, penanda wacana sangat penting untuk meningkatkan markah kamu. Tak kiralah sama ada ulasan ataupun karangan. Okey. Kalau karangan tu karangan fakta, karangan yang berkaitan lah. Okey, dalam ulasan wajib ni ada jejari penanda wacana. Okey, untuk yang pertama kita guna antaranya. Kita perlu membanyakkan makan makanan yang mengandungi karbohidrat. Kerana karbohidrat membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Okey, nampak? Warna biru ni maksudnya idea daripada saya sendiri. Tiada dalam gambar rajah yang diberi kepada kamu. Okey. Okey, yang warna hitam ni, warna kelabu ni adalah isi tersurat maklumat yang diberikan kepada kamulah. Okey. Jangan lupa pertama sekali letakkan penanda wacana, jejari penanda wacana antaranya. Oh, satu lagi saya nak ingatkan. Antaranya wajib digunakan untuk isi pertama. Jangan suka-suka hati nak guna selain itu dulu dekat yang pertama. Tak boleh ya. Okey, antaranya kita dah letak khas dah untuk isi pertama dalam ulasan. Okey, ataupun karangan, mana-mana karangan pun. Okey, antaranya biasa memang digunakan untuk isi pertama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selain itu, nampak tak? Okey, jangan pula awak ubah selain itu, nak buat dalam perenggan yang ketiga lah. Tak. Gabungkan saja dalam satu perenggan. Semua ni dalam satu perenggan. Okey. Selain itu, kita perlulah mengambil makanan yang mengandungi protein secara sederhana seperti ikan dan daging supaya tidak berlebihan. Ini warna kelabu yang ada dalam
maklumat yang diberikan. Warna biru ini yang saya berikan sendiri ataupun yang kamu fikirkan sendiri. Okey? Ini yang kita nak. Inilah markah yang penting yang dapat kita beri. Okey? Yang sangat penting untuk memperoleh banyak markah dalam ulasan. Okey. Jangan lupa ada noktah Okey, akhir sekali. Okey, kenapa saya guna akhir sekali? Sebab kita hanya ada 3 isi saja. Okey? Jadi kita guna akhir sekali sajalah dekat situ. Okey? Akhir sekali sebab isi yang terakhir. Akhir sekali kita mestilah mengurangkan pengambilan makanan berlemak untuk mengelakkan penyakit seperti obesiti. Okey, sekejap Kalau kamu tengok dalam buku kamu tu kan, dalam piramid makanan tu, gambar rajah, dia hanya beri perkataan sini kurangkan. Yang ni, yang kedua tu memang mengambil lah. Yang ketiga, yang pertama dia bagi banyak kan. Jadi tugas kamu kena tambah imbuhan dekat situ untuk menjadikan ayat itu lebih baik. Janganlah kamu terus tulis, akhir sekali kita mestilah kurangkan pengambilan makanan. Ada yang buat dia tak tambah imbuhan. Okey, kena tambah imbuhan tu sendiri. Okey, kita bagi point, kalau kita beri dalam bentuk point form macam tu, memanglah kita bagi awak kata dasar saja. Okey, tapi tugas kamu bila buat dalam bentuk ulasan ataupun karangan, kamu wajib menggunakan kata kerja aktif lah. Maksudnya kena ada imbuhan lah, penggunaan imbuhan. Okey, jangan lupa ni kena ada. Okey. Semula, akhir sekali kita mestilah mengurangkan pengambilan makanan berlemak untuk mengelakkan penyakit seperti obesiti. Okey, macam biasa, akhir sekali penanda wacana terakhir, jejari penanda wacana untuk isi terakhir, kita mesti mengurangkan pengambilan makanan berlemak. Saya ambil daripada maklumat yang diberi untuk mengelakkan penyakit seperti obesiti. Idea daripada saya sendiri ataupun idea daripada kamu sendiri. Okey, itu yang kita nak. Okey, kemudian kesimpulannya, nampak tak saya guna biru cair dekat sini? Okey, kesimpulannya adalah penanda wacana juga, tapi saya asingkan merah dengan biru sebab merah ini untuk isi tersurat dan tersirat. Kesimpulannya adalah penanda wacana khas untuk penutupan. Okey, kesimpulannya pemakanan yang seimbang dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, saya ambil semula. Okey, cukup dekat sini. Jangan lupa jarakkan juga. Okey, sebab perenggan ketiga mesti dijarakkan. Kemudian kamu kiralah kalau ada masa. Okey, tak perlulah tergopoh gapah dah siap buat ulasan. Contohlah kita ada buat ujian, kan ada bahagian kamu kena bina ayat, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Ulasan adalah bahagian B, betul tak? Okey, janganlah kamu dah siap ni, kamu terus tergopoh gapah untuk mengira perkataan. Tak perlu. Okey, kamu siapkan kesemua dahulu. Ada masa lebih baru kamu kira. Okey, okey. Ni saya kiralah 70 patah perkataan seperti yang disarankan. Ulasan 50 hingga 80. Cukup-cukup. Cantik-cantik. Tak lebih, tak kurang. Tak kurang 50, tak lebih daripada 80. Okey? Boleh? Jadi, saranan saya, tak perlu nak tergopoh gapah kira awak punya patah perkataan tu. Jangan bimbang perkataan awak lebih sangat. Okey? Contohlah kamu tak sempat kira, tapi kamu rasa kamu punya perkataan tu dah sampai 100 lebih. Tak apalah nak buat macam mana, dah tak ada masa. Okey? Sebab tu kita sarankan kepada kamu, nak bagi contoh, bagi satu contoh sahaja. Tak perlu banyak-banyak. Okey, melainkan kamu rasa ayat kamu tu cukup-cukup pendek. Tak apalah nak bagi banyak. Okey. Dan jangan lupa, ni penting ni. Jangan lupa gunakan kata hubung untuk menggabungkan ayat. Saya tahu kamu ni kadang-kadang dah banyak sangat idea. Okey. Nak guna semua sekali nak letak dalam ni. Tak perlu. Ulasan kita nak ringkas saja. Kamu nak buat panjang-panjang, idea yang banyak, letak dalam karangan. Boleh? Okey. Sebelum tu, okey, saya nak tengok dekat sini dahulu. Ingat, ulasan kita mesti ada 3 perenggan. Perenggan pertama pendahuluan. Perenggan kedua adalah isi tersurat dan tersirat bersama jejari penanda wacana. Perenggan terakhir adalah penutupan beserta dengan jejari penanda wacana juga. Jangan lupa kira kalau ada masa. Okey. Tak ada masa, tak apa. Jangan kisahlah yang ni sangat. Okey. Ini dia satu ulasan lengkap. Jadi apa yang saya mahukan dalam kelas
nantilah kamu kembali ke sekolah nanti. Ulasan lengkap ini ada dalam muka surat 103. Okey, ada dalam muka surat 103. Boleh guna jawapan yang saya beri, boleh juga buat jawapan kamu sendiri. Okey, asalkan berkaitan. Okey, saya rasa setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk salin. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya dalam kelas seterusnya akan datanglah. Kita akan kembali ke sekolah, boleh tanya waktu tu. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.